Hai, Assalamualaikum. Kami daripada program di PSM 4M. Kami ingin membuat pembentangan tentang iklan jawatan kosong bagi jawatan Ketua Pengurus Sumber Manusia dan Kerani. Dalam subjek pemilihan dan perekrutan Ahli pekerja. kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Saya Adana Syairah binti Ahmad Syahrizal, nombor matrik 19070218. saya Nur Farzana Hazira binti Ahmad Rizal, kad matrik number 19070267. Saya Nahidaya binti Rosli, nombor matrik 19070200. Saya Timoliana Perempuan Subramaniam, nombor matrik 19070132. Nur Syafiqah binti Rafizi, nombor matrik 19070250. Pembentangan ini disediakan kepada Puan Nur Ainina binti Kamaluddin. Okey, untuk pengenalan kepada perekrutan dan pemilihan kerja, ianya merupakan satu proses untuk mengekalkan, memilih dan merekrut pekerja bagi sesebuah organisasi. Di mana perekrutan dan pemilihan pekerja ni merupakan satu fungsi utama dalam pengurusan sumber manusia. Perekrutan dan pemilihan pekerja juga adalah satu proses yang sangat penting dalam pengurusan sumber manusia. Hal ini kerana ianya akan memberikan kesan kepada kualiti seseorang individu terhadap sesebuah organisasi. So maksudnya melalui pemilihan dan perekrutan pekerja ini kita dapat mengekalkan kualiti pekerja untuk terus bekerja dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, perancangan sangat penting kerana melalui perancangan ni dapat meramalkan keperluan pekerja masa depan organisasi dan membangunkan pelan tindakan penjawatan bagi memahami keperluan. Melalui perancangan yang bagus, lebihan atau kekurangan pekerja dapat dielakkan dan sekaligus dapat meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Perekrutan boleh berlaku dalam dua cara, iaitu melalui perekrutan dalaman dan perekrutan luaran. Bagi perekrutan dalaman, ianya merupakan satu proses mengenal pasti dan menarik pemohon daripada kalangan individu yang telah menjawat jawatan dalam organisasi tersebut sendiri. Maksudnya, kita just pilih individu yang dah bekerja dalam organisasi tersebut untuk ditawarkan ke peringkat yang seterusnya lah, macam untuk naikkan gaji dia ke atau tawarkan dia punya jawatan yang baru ke. Manakala untuk perekrutan luaran pula biasanya satu proses mengenal pasti dan menarik pemohon daripada luar organisasi. So perekrutan luaran ni kita akan buat interview lah untuk cari pekerja bagi mengisi kekosongan jawatan dekat organisasi tersebut. Perekrutan yang ideal biasanya mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi, pengetahuan mengenai organisasi dan isu-isu berkaitan kerjaya, kemahiran teknologi dan mempunyai minat mengenai organisasi dan kerja calon. Okey, untuk pemilihan dan perekrutan pekerja ni terdapat 4 sumber yang boleh kita gunakan. Antaranya ialah iklan, agensi pekerjaan, penempatan intra dan pameran kerjaya. Seterusnya, dalam pemilihan dan perekrutan pekerja, deskripsi kerja adalah dokumen bertulis yang menjelaskan mengenai pasti serta menghuraikan sesuatu pekerjaan dari segi tanggungjawab dan tugasannya. Dan apa yang paling penting sekali dalam deskripsi kerja ini, dia mestilah diterangkan secara jelas kepada pekerja mengenai apa pekerjaan yang mereka akan lakukan, cara bagaimana dan apakah tugas-tugas untuk melakukan pekerjaan itu. So, dalam pemilihan dan perekrutan pekerja ni, jadi merupakan satu dokumen yang paling penting yang perlu diutamakan. Deskripsi kerja bagi Ketua Pengurus Sumber Manusia ada 3 yang perlu diambil kira, iaitu dalam perhubungan industri atau hubungan kerja, pengambilan dan latihan. Jadi bagi perhubungan industri atau hubungan pekerja adalah antaranya mengekalkan keharmonian industri di kalangan perurusan dan kaki tangan, mengatur lawatan untuk memberi kesedaran atau penjelasan mengenai masalah disiplin kaki tangan, kemudian membantu pengurus kontraksi atau pengurus projek di perkhidmatan perundingan tapak mengenai disiplin. Seterusnya, mewakili syarikat atas kes-kes yang dirujuk ke perhubungan industri atau Jabatan Buruh Perhubungan Industri atau Mahkamah Sivil. Seterusnya pula membantu pengembangan penafsiran, penerapan dan pelaksanaan garis panduan tata tertib, rungutan, pengendalian, kaunseling pekerja, rancangan peningkatan prestasi dan perkara yang berkaitan dengan disiplin.
Okey, sebenarnya banyak lagi JD yang ada dalam kategori perhubungan industri ataupun hubungan kerja ini. Kita pergi ke pula pengambilan di mana seorang ketua pengurus sumber manusia mestilah dapat mengembangkan, mendorong dan menguruskan kitaran penuh aktiviti pengambilan termasuk sumber pemilihan, perundingan cekap ataupun onboarding dan mewujudkan saluran pipe yang sihat untuk calon berkaliber di mana calon tu sangat-sangat-sangatlah. Dan seorang ketua pengurus sumber manusia juga perlu memimpin, mengurus dan melatih pasukan perekrutan ke arah pengambilan dinamik. Seterusnya, untuk mengenal pasti saluran sumber baru iaitu pemburuan kepala, media, sosial, rangkaian dan lain-lain. Kemudian, seorang ketua sumber manusia juga jadinya adalah untuk bekerjasama dengan pengurus pengambilan pekerja di pelbagai peringkat untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai keperluan pengambilan pekerja mereka dan keperluan dan menyampaikan di luar jangkaan. Akhir sekali kita pergi kepada latihan di mana ia merupakan salah satu kategori ataupun aspek dalam JD seorang ketua pengurus sumber manusia. So, bagi seorang ketua sumber manusia, dia mestilah memantau pasukan orientasi pekerjaan baru untuk memacu program orientasi pengambilan pekerja baru termasuk penciptaan individu rancangan latihan. Kemudian, ia mestilah merancang, mengurus dan memantau anggaran latihan yang ditetapkan. Kemudian, menilai program latihan dan pembangunan. Dan akhir sekali, benda ni sangat penting iaitu di mana seorang ketua pengurus sumber manusia mestilah bertanggungjawab atas apa-apa tugas ataupun tanggungjawab lain yang diberikan dari semasa ke semasa. Jadi, bagi sesiapa yang ingin mencalonkan diri atau memohon untuk jawatan Ketua Pengurus Sumber Manusia di syarikat S.Dr. Sdn Bhd, pastikan anda boleh terima dan anda tahu apa tugas-tugas anda dalam syarikat ini supaya anda tidak terlepas satu pun dan dapat membantu syarikat untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi bagi jawatan kerani pula, salah satunya adalah bertanggungjawab ke atas penyelenggaraan sistem kehadiran, menyiapkan atau memantau dan mengumpulkan kad penebuk. Selain itu, untuk menyusun dan berhubung dengan admin laman web mengenai daftar tugas bulanan dan laporan kehadiran, kemudian membuat laporan kehadiran staf bulanan untuk tujuan tuntutan, kemudian untuk menangani penerbitan dan penyediaan surat tunjuk sebab atau amaran mengenai kesalahan kaki tangan. Seterusnya, untuk membantu proses pendaftaran, penyelarasan dan proses pembayaran. Dan akhir sekali, untuk menolong tugas sumber manusia lain yang mungkin timbul dari semasa ke semasa. Definisi spesifikasi pekerjaan adalah penyataan yang tertulis tentang kualitifikasi pendidikan, kualitas spesifik, tingkat pengalaman, fizik dan emosi, keterampilan teknis dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tanggungjawab yang terlibat dalam pekerjaan. Seterusnya, spesifikasi kerja disediakan berdasarkan job description yang menyatakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pekerja untuk memegang sesuatu jawatan. Calon mestilah mempunyai kelayakan ijazah atau sarjana dalam pengurusan sumber manusia, psikologi atau bersamaan dengannya. Seterusnya, mempunyai sekurang-kurangnya 4 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan. Lebih kepada eksekutif kanan yang telah mengkhususkan diri dalam latihan, perhubungan industri atau hubungan pekerja. Di samping itu, pengambilan sekurang-kurangnya 6 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dalam bidang HR, khusus dalam industri. Di samping itu, spesifikasi kerja kerani ialah calon mestilah berumur 20 tahun hingga 45 tahun, kelulusan sijil pelajaran Malaysia yang mendapat kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan salah satu daripada subjek Matematik, Bahasa Inggeris dan Ekonomi, atau mempunyai diploma 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang admin atau sumber manusia. Dan akhir sekali, keupayaan untuk berinteraksi dengan orang di semua peringkat. Rangkaian kerja KSAO telah diterapkan dalam konteks penerangan pekerjaan atau keperluan merekrut dan digunakan untuk membandingkan calon sebelum membuat pilihan terakhir. KSAO ialah yang pertama K, knowledge, yang kedua S, skill, yang ketiga A, ability,
Dan yang terakhir O, others. KSAO bagi ketua pengurus sumber manusia. Yang pertama K, pengetahuan tentang prosedur ataupun prinsip mengenai pemilihan kerja. Penguasaan faedah hubungan antara pekerja serta sistem maklumat personal. Maksudnya ialah skill ataupun kemahiran seperti memotivasi, mengembangkan, mengarahkan orang untuk membuat pekerjaan, berhubungan dan berkomunikasi untuk mendapatkan sesuatu maklumat dan juga mempunyai kepimpinan yang kuat dalam memberi bimbingan, bantuan kepada organisasi ataupun syarikat tersebut. Ketiga iaitu A, ability ataupun boleh dikatakan kebolehan ataupun keupayaan dalam melakukan sesuatu seperti membaca dan mendengar, memberi dan menyampaikan maklumat. Dan selanjutnya iaitu O, ada ataupun lain dalam bekerja bebas, mempunyai keperluan undang-undang dan juga sebagainya. Jawatan yang kedua ialah jawatan kerani. KSAO yang perlu ada. Yang pertama K, kelulusan dalam SPM, mempunyai kepujian dalam bahasa Melayu ataupun subjek yang lain. S, skill ataupun kemahiran dalam mengatur, merancang dan juga menguruskan masa dengan baik. Yang seterusnya iaitu ability ataupun keupayaan dalam berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai interpersonal yang baik. Yang iaitu others, lain, boleh bekerja pada hari KSAO bagi jawatan kerani pula K ialah kelulusan SPM, mempunyai kepujian dalam bahasa Melayu ataupun subjek yang lain. S, skill ataupun kemahiran dalam mengatur, merancang dan juga menguruskan masa dengan baik. Yang seterusnya iaitu ability ataupun keupayaan dalam berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai interpersonal yang baik. Pula bersikap ringan tulang. Kesimpulannya, dengan mengamalkan pendekatan secara sistematik terhadap perekrutan dan pemilihan pekerja, maka calon yang dipilih biasanya berkualiti dan mampu meningkatkan produktiviti organisasi. Selain itu, melalui prosedur ini yang melibatkan spesifikasi dan deskripsi tugas calon dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang segala perkara yang bakal dilakukan dan diterima sebagai balasan di atas sumbangan yang diberikan. Rekrutan dan pemilihan pekerja yang dilakukan dengan sistematik dapat memberi manfaat kepada setiap individu dalam organisasi sekaligus dapat mengekalkan segala bentuk kerugian.